Assalamualaikum diucapkan buat pensyarah Dr. Rusnani binti Kamal dan juga rakan-rakan seperjuangan. Kami daripada kumpulan H akan membentangkan tugasan 2 proposal kajian tindakan PDPC yang bertajuk 3 Draw. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Radia Fatihah binti Ismail, Hamzal Safarina binti Muhammad, Rahimah binti Othman, Hidayatul Umairah binti Hasan, Siti Nur Amira binti Muhammad Zaini. Perkara pertama yang akan kami kupaskan adalah refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian, guru yang mengajar di sekolah SMK Permata Kulai Johor Bahru Darul Takzim, sepanjang tempoh 3 bulan yang lalu, guru mengajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi kepada murid kelas 1 berlian. Daripada pengalaman dan pemerhatian serta ujian setelah mengajar kelas tersebut dan melalui pelbagai aktiviti seperti membuat lakaran 2D dan 3D bersama mereka, guru mendapati bahawa murid-murid adalah terdiri daripada murid yang sederhana dan kurang mahir dalam menghasilkan lakaran yang betul. Untuk menggalakkan murid agar aktif dan kolaboratif dalam kelas, guru telah mengaplikasikan kaedah kerja berkumpulan secara kooperatif serta pelbagai aktiviti yang boleh menarik minat mereka untuk menghasilkan lakaran pictorial. Namun, kegagalan murid dalam memahami atau menguasai teknik membuat lakaran pictorial adalah berkemungkinan. Yang pertama, murid bersikap sambil lewa semasa guru mengajar di dalam kelas. Pemerhatian yang kedua, guru mendapati bahawa murid kurang fokus semasa pembelajaran dan memikirkan perkara lain serta lebih banyak berinteraksi dengan murid lain. Yang ketiga, murid juga tiada teknik melukis yang betul untuk menghasilkan suatu lakaran menarik, kemas dan mudah difahami oleh orang lain. Namun demikian, guru juga membuat cerminan diri dan mengenal pasti kemungkinan masalah yang dihadapi oleh murid ini mungkin berpunca daripada kelemahan guru sendiri. Di mana mungkin guru mengajar murid tanpa mempedulikan tahap kepahaman murid yang berbeza mengakibatkan secara keseluruhannya ada murid yang ketinggalan dalam satu-satu topik. Berdasarkan dari masalah tersebut, guru sedar bahawa masalah ini tidak boleh dibiar berlanjutan memandangkan murid-murid akan dinilai tahap penguasaan dalam pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Justru guru cuba menghasilkan satu cadangan untuk membantu meningkatkan prestasi murid dengan menghasilkan teknik 3 draw bagi memudahkan murid membuat lakaran yang lebih baik bagi topik lakaran pictorial ini. Selain itu juga, guru menggunakan kemahiran melakar dengan menunjukkan satu aplikasi yang dinamakan sebagai Tinkercad melalui penggunaan visualizer dan juga LCD bagi menunjukkan lebih jelas objek tersebut dalam bentuk 3D kepada murid-murid supaya murid lebih mudah memahami dan mampu menghasilkan lakaran pictorial yang lebih cepat dan mudah. Kita lihat kepada tinjauan awal. Seterusnya untuk tinjauan awal, yang mana tinjauan awal yang dibuat terhadap topik lakaran dalam subjek RBT tingkatan 1 berlian, kita dapati bahawa ada 20 orang murid dapat menguasai teknik lakaran, manakala 5 orang murid tidak dapat menguasai teknik lakaran. Okey, seterusnya. Okey, permasalahan kajian hasil daripada ujian pra, pemerhatian dan juga daripada temubual yang kita lakukan terhadap murid melalui pelbagai aktiviti dalam kelas, beberapa masalah yang telah didapati antaranya murid
tiada kemahiran melakar dengan teknik yang betul, dan juga yang kedua, murid dilihat tidak yakin untuk menghasilkan lakaran yang baik. Mereka juga tidak yakin untuk berinteraksi, memberi jawapan kepada guru semasa sesi soal jawab. Jadi saya fikir disebabkan oleh kaedah pembelajaran secara konvensional oleh guru juga, mungkin antara sebab menyebabkan mengapa murid tidak begitu memahami topik ini dengan jelas, kerana mereka tidak dapat gambaran yang jelas bagaimana sesuatu objek itu terlihat dalam bentuk 2D dan 3D. Oleh itu, timbul satu kesedaran kepada saya sebagai guru untuk melaksanakan satu anjakan paradigma dengan bagi mengatasi masalah ini supaya tidak menjejaskan sisi PDPC. Jadinya satu inovasi telah diperkenalkan yang dinamakan teknik 3D 3 draw. Jadinya melalui pendekatan ini saya berharap murid dapat memahami dan menguasai teknik lakaran dengan lebih mudah dan menarik. Okay, next. Okey, seterusnya bagi fokus kajian, yang pertama adalah mengatasi masalah murid yang tidak dapat menguasai teknik kemahiran lakaran piktorial yang betul bagi subjek reka bentuk teknologi. Okey, seramai 5 orang daripada 25 orang murid tingkatan 1 belian yang terlibat dalam kajian ini. Okey. Guru ingin melaksanakan intervensi baru yang dinamakan 3 draw untuk dijadikan kaedah membantu murid. Kaedah ini diwujudkan bagi menarik minat pelajar yang untuk mempelajari topik yang mereka tidak kuasai, terutama bagi kemahiran lakaran piktorial. Okey, kaedah teknik 3 draw ini merupakan teknik pembelajaran secara praktikal di mana murid perlu mengambil satu objek atau gambar yang disediakan dan mempraktikkan lakaran dalam bentuk 3D secara langsung. Kaedah ini murid dapat melihat bentuk 3D setiap objek dengan lebih jelas. Okay, seterusnya. Okey, bagi objektif kajian terdapat dua objektif, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Bagi objektif umum, tujuan kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran lakaran piktorial dengan cara yang betul bagi subjek reka bentuk teknologi murid-murid tingkatan 1 belian. Bagi objek khusus pula, yang pertama mengkaji faktor yang menyebabkan murid tidak dapat menguasai teknik lakaran piktorial. Manakala yang kedua, mengkaji adakah intervensi 3 draw dapat meningkatkan kefahaman murid mengenai lakaran piktorial. Okey, seterusnya. Seterusnya, persoalan kajian. Terdapat dua persoalan kajian dalam kajian tindakan yang kami akan laksanakan. Yang pertama, apakah faktor yang menyebabkan murid tingkatan 1 belian tidak dapat menguasai teknik lakaran piktorial? Okey, yang kedua, adakah intervensi 3 draw yang digunakan memberi kesan terhadap pengajaran lakaran piktorial dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 belian? Okey, seterusnya. Okey, bagi kumpulan sasaran pula, terdapat 3 kumpulan sasaran, iaitu kajian ini melibatkan 5 orang murid daripada tingkatan 1 belian SMK Permata Kulai Johor. Okey, daripada 5 orang murid ni, 2 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan dipilih dalam kajian ini. Okey, murid ini dikenal pasti mempunyai masalah yang serius dalam menguasai kemahiran asas lakaran piktorial bagi subjek RBT tingkatan 1 hasil daripada pemerhatian, temu bual dan ujian yang telah dilakukan. Okay, seterusnya. Okey, bagi kajian tindakan ini terdapat 4 instrumen yang digunakan, iaitu yang pertama adalah pemerhatian, temu bual, ujian dan juga analisis dokumen. Bagi seperti yang kita lihat dalam rajah 1 ini, bagi persoalan kajian yang pertama, iaitu apakah faktor yang menyebabkan murid 1 belian tidak dapat menguasai teknik piktorial, kaedah pengumpulan data yang digunakan ialah melalui pemerhatian dan juga temu bual.
Manakala bagi persoalan kajian yang kedua, adakah intervensi tree draw yang digunakan memberi kesan terhadap pengajaran lakaran piktorial dalam subjek RBT teknologi tingkatan 1 berlian? Kaedah pengumpulan data yang digunakan ialah pemerhatian, temu bual, ujian dan juga lembaran kerja. Data-data yang dikumpulkan ini seterusnya akan dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis dokumen dan juga analisis naratif. Terdapat 3 fasa untuk mengumpul data iaitu ujian sebelum intervensi, semakan ujian dan ujian selepas intervensi. Bagi ujian sebelum intervensi, guru akan menjalankan pemerhatian. Pemerhatian ini termasuklah respon murid ketika sesi pembelajaran, bagaimana murid merespon kepada soal jawab yang diajukan oleh guru semasa pembelajaran. Yang kedua, markah ujian pelajar, markah ujian murid dan tingkah laku semasa di dalam kelas. Murid juga akan diberikan lembaran kertas lakaran kosong dan diminta untuk membuat satu lakaran bebas. Bagi semakan ujian, guru akan membuat satu tayangan bentuk geometri secara 3D menggunakan aplikasi Tinkercad. Manakala untuk ujian selepas intervensi, murid akan mengambil objek mawujud di dalam Yummy Box dan akan membuat lakaran objek dalam bentuk oblik. Murid juga akan menjawab lembaran kerja dan guru akan menjalankan pemerhatian. Tata cara analisis data pula. Okey, bagi pemerhatian, guru akan menjalankan pemerhatian di dalam kelas tingkatan 1 berlian di mana guru akan mengajukan beberapa soalan untuk secara lisan untuk menguji tahap kefahaman murid. Yang mana guru akan melihat sama ada murid mampu untuk menjawab soalan dengan betul dan adakah mereka mampu untuk menghasilkan lakaran piktorial. Seterusnya, bagi temu bual pula, terdapat 2 set soalan temu bual yang dibina. Yang pertama adalah untuk sebelum intervensi, yang mana soalan temu bual sebelum intervensi ini memfokuskan kepada 2 aspek. Yang pertama aspek minat murid dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Yang kedua untuk mengukur kefahaman murid dalam topik lakaran. Bagi soalan temu bual selepas intervensi pula, ia lebih kepada untuk mengukur tahap keberkesanan kaedah tree draw ini. Yang mana guru akan bertanya adakah murid berasa lebih mudah untuk hasilkan lakaran selepas menggunakan Tinkercad. Adakah mereka rasa lebih mahir dan yakin untuk menghasilkan lakaran dan adakah mereka rasa seronok untuk menggunakan tree draw. Seterusnya, bagi kaedah ujian, guru akan membuat perbandingan di antara keputusan ujian pra dan juga ujian pos. Yang mana guru akan melihat sama ada pelajar menunjukkan peningkatan dan sudah mampu atau tidak untuk menghasilkan lakaran piktorial dengan menggunakan teknik yang betul. Dan akhir sekali, kaedah untuk analisis dokumen, murid akan menjawab lembaran kerja yang diberikan dan guru akan membuat perbandingan markah sebelum dan juga selepas intervensi. Okey, seterusnya tindakan intervensi yang dicadangkan. Berdasarkan pemerhatian serta kajian yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran, didapati bahawa murid-murid kurang berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru secara lisan. Mereka juga menjawab dengan nada suara yang rendah dan tidak dapat memberikan jawapan yang tepat apabila guru menyoal. Manakala buku latihan mereka juga memberikan gambaran bahawa mereka tidak dapat menghasilkan lakaran yang tepat bagi soalan yang tertera. Oleh yang demikian, selepas guru membuat pemerhatian dari segi tingkah laku murid-murid yang tidak mampu memberi respon yang dihadapkan, maka guru mula memikirkan cara dan kaedah yang mampu menarik minat murid berkenaan dan dalam masa yang sama mampu menghasilkan lakaran yang kemas, jelas dan menarik. Justru, suatu program intervensi yang dinamakan sebagai tree draw ini telah dicadang bagi meningkatkan penguasaan teknik lakaran piktorial kepada murid sasaran tingkatan 1 berlian. Oleh itu, sebanyak 3 aktiviti yang dicadangkan bagi membantu meningkatkan pemahaman mereka. Yang pertama adalah aplikasi Tinkercad. Okey, guru memperkenalkan kaedah tree draw ini melalui perkongsian aplikasi Tinkercad kepada murid tingkatan 1 berlian.
di mana guru memaparkan aplikasi berkenaan di dalam kelas menggunakan medium projektor seperti yang dipaparkan di skrin sekarang. Aplikasi ini mampu memberikan gambaran yang jelas kepada murid setiap sudut bagi bentuk geometri yang dipilih secara 3D. Di samping itu juga, ia memberi satu binaan 3D yang menggunakan pelbagai warna yang menarik dari sudut pandangan yang berbeza, iaitu murid-murid boleh lihat setiap objek daripada pandangan yang berbeza, iaitu hadapan, sisi, atas ataupun bahagian bawah objek berkenaan, dan mereka boleh pusing 360 darjah lah objek berkenaan, dan mereka boleh lihat daripada pelbagai sudut pandangan, dan mereka juga boleh mencuba pelbagai bentuk-bentuk geometri lain yang disediakan. Okey, dan mereka juga boleh mencuba sendiri untuk meletakkan beberapa gabungan bentuk geometri lah pada aplikasi Tinkercad berkenaan, dan mereka juga boleh menggunakan aplikasi berkenaan di rumah, okey, menggunakan medium Google sahaja. Okey. Okey. So seterusnya, aktiviti yang kedua adalah melalui penggunaan Yummy Box. Okay. Kami menamakan aktiviti ini sebagai Yummy Box, di mana guru menggunakan pendekatan bahan rujukan secara maujud kepada murid-murid tingkatan 1 belian bagi memperkenalkan kaedah 3 draw ini di dalam kelas. Jadi murid-murid boleh melihat secara fizikal objek geometri tersebut, di mana guru menggunakan bahan asas seperti kotak yang dijadikan pelbagai bentuk geometri dengan rupa makanan supaya lebih menarik minat murid-murid. Okey, dan mereka boleh memilihlah objek berkenaan secara rawak untuk dihasilkan lakaran pictorial. Seterusnya, aktiviti yang ketiga adalah dengan melakar lakaran pictorial. Di sini guru akan menunjukkan langkah satu persatu cara bagaimana menghasilkan lakaran pictorial diikuti oleh murid. Dan teknik yang dipilih adalah teknik melakar menggunakan teknik oblik. Okay. So teknik ini guru akan menunjukkan satu persatu daripada langkah 1 sehingga langkah ke-5, dan bersama-sama murid akan melakarkan lakaran tersebut. Jika dilaksanakan di dalam kelas secara fizikal, guru boleh menggunakan bahan seperti kertas lakaran dan juga pensel. Tetapi sekiranya penggunaan medium, guru boleh menggunakan medium atas talian yang dinamakan sebagai aplikasi whiteboard.fi, di mana guru juga boleh melihat setiap individu murid melakar secara live setiap lakaran yang diajar. Okey, iaitu sekiranya pembelajaran secara dalam talian. Okey, seterusnya kita lihat kepada jadual pelaksanaan kajian. Okey, berikut menunjukkan jadual pelaksanaan kajian. Okey. Pada minggu pertama Julai, guru akan melaksanakan pemerhatian dan temu bual kepada murid. Okey, pada minggu kedua, aktiviti mengumpul data melalui ujian lakaran. Seterusnya, pada minggu ketiga, guru menjalankan aktiviti mengenal pasti masalah. Manakala pada minggu keempat Julai, 2 aktiviti akan dijalankan, iaitu semakan ujian. Semakan ujian, guru menggunakan aplikasi Tinkercad untuk membuat tayangan bentuk secara 3D dan melaksanakan kuis berkaitan bentuk 3D. Okey, manakala pada minggu pertama Ogos, terdapat 2 aktiviti juga yang akan dijalankan, iaitu melaksanakan ujian pra serta merancang tindakan yang akan dilaksanakan. Pada minggu ke-2 Ogos dan minggu ke-3 Ogos, guru akan menjalankan ujian selepas intervensi
Okey, murid akan mengambil objek maujud dan membuat lakaran objek dalam bentuk oblik. Manakala pada minggu ke-4 Ogos, guru akan melaksanakan ujian pus kepada murid. Okey, seterusnya pada bulan September, minggu pertama guru akan menganalisis data. Minggu kedua refleksi kajian, minggu ketiga menulis laporan kajian. Manakala pada minggu keempat guru akan menjalankan pembentangan dapatan kajian. Okay, seterusnya. Okey. Seterusnya berikut merupakan anggaran perbelanjaan yang kami perlukan untuk membuat kajian tindakan ini. Okey, jumlah anggaran yang kami perlukan iaitu sebanyak RM83. Okey, alat bantu mengajar yang kami perlukan, kertas A4 RM20, kertas warna RM4, fotostat bahan dan laporan kajian RM15, kad manila RM5, pen marker RM20, gam RM3, gunting RM6 dan buku catatan RM10. Jadi keseluruhan kos yang diperlukan sebanyak RM83. Okay, next. Okey, berikut merupakan rujukan yang kami gunakan dalam melaksanakan kajian tindakan ini. Okey, sekian, terima kasih.